Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua peserta-peserta bengkel kita yang sudah masuk sesi ke-8 ni, hari yang ke-8. Nak kata malam ke semalam kita buat petang kan. So most of the session kita buat malam. Yesterday special sikit atas request presenter. So we did it in the afternoon. Kalau yang tak dapat join tu boleh tengok rakaman di Facebook. Okay, so hari ni kita teruskan lagi dengan sesi ke-8 kita. Presenter kita pada hari ini adalah Miss Nurhayati Maskat daripada Taylor University. So before we start, kita sama-sama mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sesi kita ni dah masuk ke sesi ke-8 ya, bengkel inovasi pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan Apple Professional Learning di D5. So, sesi pada malam ini adalah oleh Puan Miss Nurhayati Maskat, dan before kita sesi, saya just nak ingatkan kembalilah sedikit tentang adab tentang cara webinar dan bengkel. Sesi bengkel akan dirakam dan bersiaran langsung di besar, sorry, di FB Live Apple Learning Community Malaysia. Jadi kalau ada yang tak dapat masuk dekat Zoom, tak dapat join Zoom, kalau dah penuh boleh just watch it in FB Live ya. Pastikan mikrofon penonton dalam mode senyap, mute ya sepanjang sesi, sebab kadang-kadang saya rasa ada yang tak perasan tertekan mic on semua kan. So mungkin boleh check dulu tengok mikrofon masing-masing. Kalau ada yang masih on tu boleh tolong mute-kan ya. Semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan di ruangan chat. Sesi soal jawab akan dibuka sebelum sesi berakhir. Soalan nak ajukan secara verbal boleh tunggu sesi berakhir, ataupun kalau nak tanya pada pertengahan sesi boleh tulis di chat room ya. Jangan gunakan perkongsian skrin ketika penceramah sedang menjalankan bengkel. Kita ada experience belum ni no? Tengah-tengah bengkel betul ada orang conteng skrin kan. So we hope jangan ada yang terconteng kan. Terpanik sekejap orang yang present. Okay, pautan kamera akan diberikan pada akhir sesi. Right, so ini adalah semua keseluruhan sesi bengkel inovasi pengajaran PDPR dengan Apple Professional Learning. So kalau kita tengok di sini, kita dah lalui tuli, sekarang sesi yang ke-8, 2 Disember. Okay, jadi kita ada 2 sesi je lagi. Jangan lupa untuk ikuti sesi kita yang seterusnya besok dan lusa. Yang terakhir lah oleh Dr. Jufrizal dan juga Cikgu Noremi Rasib. So tonight will be Miss Nurhayati Maskat from Taylor University. She's also an Apple Professional Learning Specialist and also an Apple teacher. Nak jadi Apple Professional Learning Specialist tu kena jadi Apple teacher dulu kan. Okay, ini kan nama terbaca kat bawah tu, sorry. APLS. Alright, untuk cikgu-cikgu yang belum join lagi, boleh join kami di Apple Teacher, apple.com/education/Apple Teacher. Boleh scan sekarang kalau ada yang masih belum join. Di sini cikgu-cikgu ataupun siapa saja, actually tak semestinya cikgu dah. Kalau yang terlibat dalam education industry ke apa ke, you can login and masuk menggunakan Apple ID anda. Dan dalam Apple Teacher ni anda boleh menjawab soalan ataupun go through the some quizzes and earn badges. Ya, macam contoh di sini saya pinjam Miss Nurhayati punya profile sebab saya punya tak ada Apple Teacher Swift background tu. Tak cantik, tak nampak so. So kalau masuk dalam Apple Teacher page ni, once you answer the quizzes and earn the badges, so you can see the badges untuk semua ada untuk iPad, pages for iPad, keynote for iPad. So bila kita dah earn all the badges, and then you will earn the Apple Teacher Certificate by Apple. Okay, macam contohnya yang kita tengok ni, Miss Nurhayati punya badges dia dapat Apple Teacher Swift Playground sekali. So she earned 2 certificates from Apple. So this one is mine, Apple Teacher. Baru juga lagi
So I was awarded in April 2020. Okay, and then I borrowed Miss Nurhayati punya certificate of recognition untuk Apple Teacher Swift Playground because I don't have this yet. So kalau bila cikgu-cikgu isi itu, just isi your organisation and kat mana. Right. Untuk guru-guru MOE, anda juga boleh login melalui D5 kalau tak silap. D5 menggunakan MOE menggunakan ID kan, no? So boleh masuk dan it's linked with D5 lah. Yeah, then D5 will be able to track your progress juga lah. Saya percaya cikgu semua dah biasa lah dengan D5 webpage ni. So bila login, boleh masuk ke dalam D5, kita juga ada Apple Education. Cikgu boleh pergi ke menu guru dan pembelajaran digital PDPR dan boleh lihat Apple punya section of content and resources ya. Okay, so dalam D5 ni kita ada section for Apple in Education. We've got resources there, cikgu boleh tengok and boleh explore further and see. Ada banyak resources kat situ. Okay, you can also download books, e-books, which is actually very useful because macam bila kita guna aplikasi Apple, bila gunakan e-books ni dia also bagi macam ideas and dia bagi macam hands-on exercises you can actually follow. So it's easy to learn, macam kalau kata ada benda-benda kita tak clear ataupun you can get some more info dalam ni. So you can download them and save in your e-book. Okay, we also have Apple Teacher Community Malaysia. Kita ada group Telegram dan juga ada Facebook Facebook page ya. So dijemput guru-guru yang belum lagi join, join group kami ya. Di situ banyak ramai yang boleh memberi support lah, bukan di kalangan kami presenter sahaja, but semua guru-guru yang dalam Apple Teacher Community akan membantu kalau ajukan soalan apa-apa, masalah ke apa semua itu. Everybody would be very helpful lah, dan semua ada je nanti tukang jawab kan. So kalau yang belum join, please do join us through this QR code. You can scan this ataupun masuk ke Telegram punya URL dia. Okay. Right, and we also have Apple Teacher Community Facebook FB page ya. So please do join us juga kat sini. Apa-apa aktiviti yang kami buat di Apple Teacher Community, Apple Learning Community, kami akan update di situ. So macam rakaman macam sekarang yang kita buat sekarang ni pun semua dirakam dan also being shared there. So it's also live now. Dan right after our session end, yang rakam dia akan jadi rakaman lah. So boleh tengok kemudian boleh. Right. So without any further ado, saya persilakan Ms. Nurhayati untuk meneruskan sesi pada malam ini, iaitu rakaman digital kelas D5 dengan podcast di iPad. I'll pass the screen to you, Ms. Nur. Thank you, Puan Asma. Okay, so I will need to share screen. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para peserta webinar pada kali ini, pada malam ini. Okay, so izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Okay. Alright. So saya Nurhayati binti Maskat. Saya daripada Taylor's University, School of Education, Taylor's University. So School of Education is actually similar to the Faculty of Education di local universities. Dan saya juga adalah merupakan seorang Apple teacher, as Puan Asma dah introduce tadi, and I am also an Apple Professional Learning Specialist, APLS. Okay, this is a picture taken January 2019. Okay, masa ni kita semua tak tahu yang pandemik akan datang menyerang.
Okay, so these were the happy moments with my students di Tillis University. Okay, so my topic is actually on podcast. Okay, macam mana kita boleh menggunakan podcast di dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay, sekarang ni students berada di rumah dan mereka hanya akan kembali ke sekolah physically face to face tahun depan. Okay, so di sini disebabkan kita berada dalam PKPB dan di Selangor lah, okay. Dan kemudian saya pun tak mengajar sekolah menengah, okay, dulu ya. Sekarang ni tak, sebab dah mengajar, dah jadi pensyarah di School of Education Tillis University. Jadi contoh-contoh yang saya bagi ni adalah contoh-contoh sekolah rendah dan sekolah menengah, dan saya minta tolong kepada kawan-kawan saya untuk record mereka punya suara atau voice. Okay. So first of all, kita mula dengan sejarah tingkatan 4. Okay, so sejarah tingkatan 4 saya ambil dari bab 1 warisan negara bangsa. So let's listen to the podcast. Salam dan selamat sejahtera semua. Sekali lagi, kita berjumpa di dalam podcast Sejarah Tingkatan 4. Kita menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Hari Kemerdekaan melambangkan yang kita sudah bebas dari penjajah, baik British, Jepun, Portugis, Belanda dan Komunis. Hari Kemerdekaan menandakan yang kita boleh mentadbir negara kita sendiri dan mempunyai undang-undang sendiri. Hari ini, kita nampak banyak perubahan dari segi pendidikan, ekonomi, infrastruktur, perumahan, internet, laptop, tablet, smartphone dan sebagainya. Tapi, mana tumpah darah kita ini belum semakmur seperti ini beratus tahun yang lalu. Tahukah para pendengar bahawa terdapat beberapa kerajaan yang wujud sebelum kita mencapai kemerdekaan pada 1957? Kita boleh bahagikan tamadun di Asia Tenggara ini kepada dua fasa. Fasa 1, sebelum kedatangan Barat. Fasa 2, selepas kedatangan Barat. Tidak ramai yang tahu, sebelum kedatangan Barat ke Nusantara, sudah ada tamadun yang setanding dengan tamadun di Barat dari segi ekonomi. Antara tamadun-tamadun tersebut adalah Kerajaan Funan pada abad pertama, diikuti Kerajaan Champa pada abad kedua. Kerajaan Sriwijaya pula muncul pada abad ke-7. Pada abad ke-15, Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai tamadun yang masyhur di Nusantara sehingga Raja Cina Puteri Hang Lipu kepada Sultan Melaka Kesultanan Johor pula muncul pada abad ke-16. Saya pasti para pendengar tidak pernah tahu pun semua kerajaan ini pernah pada suatu ketika dahulu merupakan kerajaan-kerajaan yang hebat dari segi peradaban dan ekonomi. Semua rakyat hidup dalam aman dan makmur. Kapal-kapal perdagangan silih berganti di pelabuhan negara mereka. Sutera dan rempah merupakan barang dagangan yang paling mahal. Mata wang pada ketika itu adalah emas dan perak, bukan wang kertas seperti hari ini. Tetapi, kemakmuran yang dikecapi berubah apabila orang-orang Barat mula menghidu kemakmuran kerajaan Nusantara. Setakat ini saja podcast pada kali ini.
Kita akan membincangkan pula kenapa orang-orang barat berlumba-lumba menghantar kapal-kapal mereka ke Nusantara. Sekian. Okay, itu adalah podcast Sejarah Tingkatan 4. Dan I'm sure kita semua familiar dengan lagu gamelan, especially masa kita graduate, okay, convocation kita. So terasa macam combo lah pula, okay. Alright. So kan gamelan. Okay, di sini adalah beberapa cadangan untuk guru-guru memberi tugasan kepada pelajar di rumah semasa PKPB atau PKPP atau bila-bila masa yang diorang masih stuck dekat rumah lagi. So mungkin guru-guru, cikgu-cikgu boleh berikan pelajar merakam cerita perihal sejarah waktu topik tu. Okay, dan mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, gaya mereka sendiri. Atau pelajar boleh merakam pantun atau sajak, okay, cipta pantun atau sajak, atau mungkin puisi atau gurindam untuk menceritakan perihal sejarah yang mereka belajar, tertakluk kepada apa topik yang sedang mereka belajar waktu tu. So it's going to be fun bila mereka boleh merakam suara mereka sendiri. Oh, sebelum saya lupa, nanti towards the end ada surprise yang saya nak share dengan semua orang berkenaan dengan podcast ni. Okay, pelajar juga boleh berlakon adegan sesuatu peristiwa bersama-sama dengan ibu, ayah, adik-beradik. So boleh involve the whole family. Okay, katalah Kesultanan Melayu Melaka, ayah jadi sultan, okay, ya, ibu jadi bendahara, dan lain jadi hulu balang ke, okay. So melakonkan adegan-adegan yang berada di dalam sejarah waktu itu. Okay, next is English Language Form 4. Ini adalah reader yang saya dapat, yang my sister shared with me, The Robbery, Scene 1, The Plan. So ini adalah satu dialog yang mana ada beberapa karakter atau pelakon di dalam siri dalam reader ni. Yang pertama adalah Harry, yang kedua Sid, yang ketiga adalah siapa tu? Wilf, and yang keempat adalah Gladys. Okay, so let's listen to the podcast for English Language Form 4. Hello everyone. What are you doing? Nothing, Harry. Nothing. What can we do? We haven't got any money. I know. But it's okay. I have some work for us. We can make a lot of money. Work? But you don't like work, Harry. But this work is different. Oh, Harry. What are we going to do? We are going to rob a bank. Rob a bank? But how can we? I have a plan. A very good plan. Which bank are we going to rob? The Capital Bank. Which one is that? The one next to the library in the High Street. That is very big bank. Okay, so podcast untuk dialog ni dah macam lakonan drama radio dengan dia punya music latar belakang dia, kemudian ada police siren, and then that's the conversation that goes on. Okay, so macam drama TV, drama radio yang kita
some of us suka dengar waktu masa kecil lagi. Okay, so ini adalah cadangan tugasan pelajar untuk bahasa Inggeris. Mungkin cikgu-cikgu bahasa Inggeris ada lagi idea-idea yang inovatif, kerana cikgu adalah that you are there and you know what kind of activities that's good that could the students could actually do at home. Okay, so yang saya cadangkan kat sini ada dua je. Pelajar boleh merakam dialog bersama ahli keluarga. Dialog tadi tu dia masih boleh merakam lagi, mungkin dengan style dia yang sendiri, mungkin dengan accent atau slang dia masing-masing. Okay, sebab kita kan ada accent and also slang. Okay, Manglish lah, Singlish lah kan. Okay, but that will not improve your English language much. So kalau boleh gunakan grammar yang betul. Kemudian pelajar boleh merakam apa kesudahan cerita tadi. Okay, atau boleh merakam dialog tadi bersama dengan ahli keluarga. So it would be fun, you know, abah, mak, adik-adik, kakak, abang semua masuk. Semua jadi gangster dalam cerita ni. Dengar podcast ingat radio zaman dulu kan yang selalu buat drama. Betul-betul, kita sezaman. Kan? Drama kat radio. drama Melayu. Ketuk pintu. So masing-masing ada pengalaman tu. Okay, so kemudian yang ini adalah bahasa Cina, komunikasi tingkatan 1. And for this one, I don't know Mandarin, tapi saya minta tolong kawan saya record dia punya voice untuk page ni. Okay, so jom kita dengar podcast ni. 学华语并不难，要掌握多交谈。你好，谢谢，早安，午安，学华语，晚安，再见。 Okay, so ini adalah contoh podcast untuk bahasa Cina komunikasi tingkatan 1. Di mana diperkenalkan selamat pagi, selamat tengah hari, apa khabar, terima kasih, apa lagi selamat malam, dan okay, saya lupa satu lagi apa. Saya faham yang itu je lah. Okay, so untuk bahasa-bahasa bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Melayu boleh guna podcast untuk supaya student kita dengar dan boleh praktis sekali. Okay. So antara cadangan tugasan di rumah, pelajar boleh merakam perbualan dengan ahli keluarga menggunakan perkataan-perkataan tadi. Misalnya waktu pagi, okay, apa nak cakap pada mak, pada nenek katakan. Okay, Chow An, saya tak tahu lah saya punya pronunciation betul ke tak, sebab according to kawan saya, untuk Mandarin ada 4 intonasi yang mana I'm very bad at it. Okay, but trying. Okay. Kemudian pelajar boleh merakam lagu, okay, lagu menggunakan perkataan-perkataan ini berulang kali. Kan macam ada satu lagu, saya tak pandai nak nyanyikan lagu tu, di mana dia menggunakan perkataan-perkataan tertentu berulang-ulang kali, tapi ada muzik latar. So student pun boleh ikut sekali. Okay, mungkin selamat pagi, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam, terima kasih, bye bye, zaijian, itu je saya ingat. Okay, sebab seperti kata Mak Saleh, practice makes perfect. Okay, kemudian satu lagi. Okay, ini adalah pendidikan Islam tingkatan 1. Saya ambil page ni, iaitu pelajaran 1. Ini adalah ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 1 hingga 5, siap dengan terjemahan dia sekali. So kita dengarkan podcast dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang, serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Okay, Sadaqallahul Azim. Okay, rasa tenang je dengar bacaan ayat suci Al-Quran tu tadi. Okay, so ini adalah antara cadangan tugasan di rumah untuk pendidikan Islam, tingkatan 1 ke tingkatan 5 ke sama je. So, pelajar boleh merakam bacaan surah lazim dengan terjemahan di dalam bahasa Inggeris. Tu dia. Okay, selama ni buat terjemahan dalam bahasa Melayu. Kali ni kena buat dalam bahasa Inggeris pula. Okay, so students boleh pergi ke Google untuk cari terjemahan dalam bahasa Inggeris, tetapi mereka kena beri ustaz dengan ustazah untuk semak sama ada betul ke tidak dia punya terjemahan. Sebab kadang-kadang ada tu yang tersalah terjemah. Okay, so kena ada verification daripada ustaz dan ustazah. Okay, kemudian pelajar boleh berlakon seperti memberi nasihat kepada adik-beradik. Okay, jangan sakitkan hati orang, jangan sakit hati pula. Jangan sakitkan binatang. Okay, itu semua makhluk Allah dan seterusnya. Now, pelajar boleh merakam perbincangan misalnya seperti makanan halalan tayyiban. Kenapa makanan ni bagus untuk kita dari segi kesihatan, vitamins and so on so forth. Kemudian pelajar boleh merakam perbualan tentang bahayanya riba, bahayanya derhaka kepada ibu bapa, okay, rasuah dan sebagainya. Okay, boleh lakonkan okay, apa yang dimaksudkan dengan derhaka kepada ibu bapa. Okay, kadang-kadang kita tak perasan, kita cakap Allah tu pun dah sakitkan hati mak terdetik aja sikit, sakit je hati mak tu sikit, kira dah derhaka. Okay, so kena jaga baik-baik kita punya tingkah laku. Okay, so itu antara cadangan tugasan. Okay, ustaz-ustazah boleh tambah lagi dengan aktiviti-aktiviti lain untuk PDPR. Seterusnya kita tengok kepada bahasa Melayu tingkatan 3, dan di sini saya ambil dari buku Melayu tingkatan 3 sebuah sajak berjudul bahasa yang sama, okey, hasil nukilan Chai Lun Guan dari daerah Muallim. Okey, so mari kita dengarkan deklamasi sajak. Mari
Mari kita berbahasa dalam bahasa yang sama, penuh santun wibawa. Bahasa kita mengakrabkan bangsa, bahasa kita memperkukuh perpaduan insan. Bahasa kita memperteguh wawasan kehidupan. Anak-anak nusa bangsa cendekia bitara, dipuana Nusantara, dipuana antara bangsa. Mari kita berbahasa dalam bahasa yang sama, demi cinta, demi setia, demi adicita, anak-anak nusa bangsa. Bahasa yang sama, bahasa nadi bangsa, bahasa jiwa bangsa. Okey, itu adalah sebuah sajak yang dideklamasikan oleh Dr. Harwati. Pelajar boleh menulis skrip drama dan berlakon bersama-sama ahli keluarga. Okey, drama, lakonan, so boleh buat drama radio, drama podcast dan seterusnya. Okey, ini pula adalah podcast untuk geografi tingkatan 2 yang mana tajuk saya pilih di sini adalah putaran bumi. Biasanya kalau kita tengok pada page ni macam senyap je kan, tak ada bercakap, so kita kena baca. Okay, and for some students membaca tu alah boringnya ya Rab ai. Okay, so apa yang kita boleh buat, apa yang saya terfikirlah nak buat, okay, adalah kita tengok kita dengar podcast ni. Adik, bangun. Hari dah siang ni. Kalau malam je kan bagus, boleh tidur lagi. Mama, kenapa kita ada siang dan malam? Soalan yang bagus. Bumi kita ni berputar macam gasing. Dan macam gasing yang ada paksi, bumi kita ini ada paksi juga. Paksi bumi ni kita panggil kutub utara dan kutub selatan. Adik dah bergigi ke belum? Alah, Mama, kejap lagi. Mama belum cerita lagi tentang siang dan malam. Okey. Sorry. Siang terjadi bila bumi berputar atas paksi dia dan bahagian yang menghadap matahari itu siang dan yang tak menghadap matahari itu malam. Disebabkan bumi berpusing atas paksi, jadi kita ada siang dan malam. Oh, itu. Jadi bumi kita ni tak penat ke asyik berpusing je, Mama? Setakat ni bumi kita tak penat lagi. Okey adik, pergi berus gigi dan mandi. Lepas tu kita pergi sarapan pagi kat gerai Tok Abah. Okey? Yeah, adik pergi mandi sekarang juga. Okey. Okay, so kita membawa penceritaan kepada geografi. Okay, daripada student kita hanya baca je. Okay, so ini adalah satu lakonan juga, tetapi lakonan di podcast. Dan kita masukkan unsur-unsur yang pelajar kita biasa. Ada yang dengar, kalau yang di kampung dia ada ayam berkokok, okay, waktu pagi. Mungkin di bandar pun ada yang ada ayam juga kan. Dan di situ kita masukkan dan selitkan fakta berkenaan dengan putaran bumi. Okay, bumi berpusing atas paksi dia seperti gasing. So budak-budak boleh relate kepada gasing. Okay, so ada paksi, kutub utara, kutub selatan, and then bumi ni berpusing gitu. Dan lepas tu mana yang menghadap pada matahari siang, mana yang tak menghadap pada matahari malam. So konsep bercerita ni adalah satu konsep yang very powerful, yang mana budak senang atau pelajar senang untuk nak tangkap fakta tu tadi. Okay, so di sini ada beberapa cadangan tugasan di rumah. Pelajar boleh menceritakan proses membina model sistem suria menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah.
Okay, so dia boleh gunakan cardboard, dia boleh gunakan penyangkut baju. Dia boleh menggunakan string, okay, string dan boleh menggunakan kotak kasut untuk nak bina sistem suria tadi. Okay, selepas tu satu lagi cadangan adalah pelajar merakam bagaimana mereka menerangkan macam mana siang dan malam terjadi dan kaitkan dengan putaran bumi. Okay, bumi kita ni berputar dari timur ke barat atau barat ke timur? Cuba teka. Ya, geografi. Siapa boleh jawab? Ini adalah geografi tingkatan 1. Okey, ada orang terjawab ke ni? Barat ke timur? Barat ke timur. Yay, betul. Thank you. Okay, ni mesti cikgu geografi ni atau mereka memang ingat geografi mereka. Cikgu geografi kot yang jawab tu. Itulah. Cepat dia jawab barat ke timur. Orang lain macam tak ingat sangat lah. Okay. Alright, seterusnya. Okay, ini adalah sains tahun 2. So tadi adalah sekolah menengah. Kita juga boleh buat podcast untuk sains tahun 2 dan topik sains yang saya pilih adalah kitar hidup haiwan dan kita nampak di sini ini adalah katak. Okay, dia telur, dia berudu, dia anak katak kecil tu kemudian jadi katak dewasa, kemudian the whole cycle berulang balik semula. That's why kita panggil dia kitaran, satu kitaran. Okay, mari kita dengar podcast kitaran hidup haiwan. Okay, mari kita belajar dari mana asal katak. Okay, katak ni adalah sejenis amfibia. Dia bukan seperti ikan. Ikan duduk di dalam air 24 jam. Katak boleh dekat dalam air dan boleh dekat darat juga. Dan katak bernafas menggunakan paru-paru. Okay. So, katak jantan jumpa dengan katak betina, mereka akan mengawan dan katak betina tadi akan bertelur. So, setelah beberapa lama, nanti telur ni akan menetas. Nah, bila dia menetas, baby katak ni tadi akan mencari air. So, baby katak ni ada nama tersendiri. Nama dia adalah berudu ataupun tadpoles dalam bahasa. Kemudian bila dia dah masuk dalam air, terus cari makanan dan mereka bersembunyi sebab ada ikan yang makan tadpoles ni tadi atau makan berudu ni tadi. Kemudian lepas tu bila mereka membesar, akan kaki depan dan kaki belakang dan pada masa yang sama ekor mereka tadi tu akan menjadi semakin kecil dan lama-lama hilang terus. Pada waktu ni mereka akan juga tukar warna. Bila mereka tukar warna, so mereka akan menjadi warna yang sama macam mak dengan bapak dia. Bila mereka dah besar, mereka akan kembali ke kawasan perairan tadi, sama ada kolam ke, tasik ke, dan mereka akan duduk dan memelak di situ. So itu adalah satu kitaran atau one cycle kehidupan seekor katak. Nah, katak ni pelbagai spesies dan kebanyakan spesies dah pupus sebab katak adalah satu jenis haiwan yang amat sensitif kepada perubahan iklim atau perubahan cuaca. Jadi bila nampak katak, jangan bunuh ya, biarkan aja. Okey, itu saja. Bye. Okay, so itulah podcast berkenaan dengan kitaran hidup seekor katak. Okay, untuk sains tahun 2. Very interesting. So ini adalah antara cadangan tugasan yang boleh diberi kepada pelajar-pelajar di rumah. Pelajar boleh merakam perbualan antara adik-beradik di rumah tentang kitaran hidup haiwan lain seperti belalang, siput, ikan jerung dan sebagainya. Okay, siapa tahu macam mana ikan jerung tu boleh ada anak ikan jerung. Ikan jerung bertelur ke atau beranak? Kita tunggu peserta jawab. Boleh jawab di chat room. Cikgu Hirmi kata beranak. Cikgu Hirmi kata beranak. Okey, ada lagi?
Okay, sebab student, saya ajar sains dan student confused antara jerung, okay, shark dengan ikan paus. So dia kata shark tu adalah mamalia dan ikan paus tu pun mamalia. Okay, so di sini kita boleh bagi tugasan kepada pelajar untuk mencari bagaimana kitaran hidup seekor ikan jerung. Okay, so ikan jerung ni betul Cikgu Helmi, dia beranak. Tetapi sebenarnya dia bukan beranak macam mamalia. Dia punya telur tersimpan di dalam dia punya badan dan dia anak jerung tadi akan menetas dalam badan ibu dia. Dan anak jerung ni dari kecil dah ganas. So dia akan makan mana-mana telur yang masih tak menetas lagi. Okay, so sampai satu tahap dia akan keluar. Itulah anak jerung. Okay, nampak cute tapi ganas. Okay, siput. Macam mana kitaran hidup seekor siput? Kita nampak siput di kita punya halaman, kita pijak dia kan mati. Okay, ataupun dekat kebun kita pun racun dia. Tapi tahu tak macam mana siput ni tadi kitaran hidup seekor siput, kitaran hidup seekor belalang dan seterusnya. So it's interesting bagi tugasan kepada student untuk merakamkan perbualan antara adik-beradik ataupun dia sendiri buat podcast kitaran hidup seekor siput katakan. Okay, seterusnya pelajar boleh merakam interview antara haiwan dan manusia. So macam kita masuk dekat alam dia dan kita interview katak tu tadi atau kita interview si belalang tu tadi. Okay, macam mana you boleh hidup, apa makanan pak belalang ni, pak belalang, P.Ramlee pula. Okay, so dan seterusnya. Okay, jadi dari situ ini adalah salah satu cara penceritaan juga. It's a storytelling technique yang mana students mana-mana students pun suka mendengar cerita dan suka bercerita. So bila kita bagi dia peluang untuk bercerita, maka mereka akan ingat fakta dengan lebih cepat. Satu lagi adalah pelajar boleh merakam menjadi pembaca berita dan menerangkan bagaimana habitat haiwan seperti katak sudah tercemar dan hampir hilang. Okay, ini ala-ala macam the late Steve Irwin, okay, ataupun Sir David Attenborough yang National Geographic. Okay. Oh ya ke Helmi? Sorry. Fikirkan you cikgu. Okay. Okay. So ala-ala David Attenborough, National Geographic, okay, ataupun mungkin macam anak arwah the late Steve Irwin. Siapa nama budak lelaki tu dengan budak perempuan tu? Saya pun tak ingat. Tapi boleh jadi macam tu. Okay, menerangkan, pergi ke halaman, gunakan kamera di belakang iPad ni, di iPad, okay, untuk fokus kepada seekor belalang. Okay, kemudian buat dokumentari. Okay, kemudian menceritakan pengalaman buat dokumentari tu tadi. Okay. Kemudian pelajar boleh merakam suara, okay, merakam bagaimana menjaga habitat haiwan seperti katak. Okay, so apa cadangan-cadangan dia? Konon-konon dia jadi NGO. Okay, NGO untuk katak, habitat katak. Okay, sebab kita tahu orang utan, okay, di Borneo, okay, di Borneo sedang menghadapi kepupusan. Okay, banyak ibu-ibu orang utan ni tadi ditembak mati, anak-anak orang utan ni tadi dibiarkan ke buluran, ke biar dia macam tu je. Ada pula yang ambil anak-anak orang utan ni jadi pets. Dan dia baginya orang tu makan coklat lah, burger lah, which is not sesuai untuk perut orang utan. Okay, so banyak yang dekat conservation, pusat-pusat konservasi yang di Sabah satu, kemudian ada juga di Indonesia satu lagi. Okay, so diorang akan ambil anak-anak orang utan yang dah jadi yatim piatu ni, ajar mereka balik semula bagaimana untuk berinteraksi antara satu sama lain, dan bila dia sampai satu tahap, dia akan di-release semula ke hutan. Okay, so ini adalah satu topik yang interesting yang boleh diberi juga kepada student-student walaupun tahun 2, umur 8 tahun, but
ini akan membuka minda mereka terhadap apa yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Okay, so sampel-sampel tadi dihasilkan menggunakan GarageBand dan para peserta sudah pun melalui satu workshop dengan Dr. Harwati berkenaan dengan GarageBand. So kita dah mengenali GarageBand waktu tu, tapi kali ni saya akan fokus kepada parts atau bahagian-bahagian dalam GarageBand tadi khas untuk podcast. Okay, walaupun dia dia sama dengan GarageBand yang Dr. Harwati punya sesi last week kan. Okay, tapi kita fokus kepada podcast. Okay, podcast ni kita lihat sekarang di barat makin ramai orang suka mendengar podcast. Okay, so podcast tu can be dalam bentuk audiobooks. So kalau sometimes kita lihat Blink list ataupun ada certain apps di dalam App Store yang mana dia adalah audiobooks, dan apa yang kita perlu buat adalah kita just pakai earphone and kita dengar. Kadang ada buku motivasi yang mana kita tak sempat nak baca, so kita just dengar je. Okay, on the way to work ataupun bila kita lapang, kita just dengar, sit back and relax and dengar. Okay, so ini sekarang ni sedang catching up dekat barat, yang mana mereka menggunakan podcast untuk audiobooks mereka. So dalam podcast yang saya dah tunjukkan tadi, sampel-sampel yang ada ni tadi, ada 3 komponen dalam podcast tu. Yang pertama, of course, the suara. Okay, rakaman suara. Yang kedua adalah sound effect atau efek bunyi. Okay, macam shilling jatuh, ting. Okay, itu juga adalah efek bunyi. Kemudian background music atau music latar belakang atau music latar, itu memainkan peranan juga. It set the mood untuk podcast kita. Okay. So, kita akan lihat kepada bahagian GarageBand untuk menghasilkan podcast. So, saya akan pergi ke GarageBand. Okay. So, seperti biasa, bila kita nak buat satu projek baru, kita pergi ke plus sign. Okay, sorry. Alright, atau kalau kita dah biasa, kita nak jump straight into buat podcast, kita boleh klik kepada mikrofon ni. Okay, perbezaannya adalah ini terus ke audio recording, yang ini kita akan nampak this. Okay, satu adalah live loops, satu adalah tracks. Saya tak akan go through live loops and tracks sebab yang itu boleh tonton video GarageBand oleh Dr. Harwati. Okay, so untuk podcast, khas untuk podcast, kita pergi kepada audio recorder dan kita pergi kepada mikrofon ni. Tap pada mikrofon. Okay. Now, ada 3 setting yang kita kena buat sebelum kita boleh mulakan podcast kita. So yang pertama adalah lead vocals. Kita tap pada lead vocals. Kita scroll ke bawah, ada narrator dan kita klik done. Okay. Dan kemudian di sini pergi kepada plus sign. Kita tap pada section A dan automatic. Maksudnya sekarang dia punya panjang recording tu unlimited. Okay. Seterusnya kita pergi kepada settings di sini. Okay. Pergi kepada metronome. Now metronome ni adalah yang 3 segi ni. Kalau misalnya kita tak silencekan dia, dia punya bunyi tu akan masuk dalam recording. Okay, so saya demo sekejap. Okay, so tap. Itu akan masuk dalam recording kita. So kita tak nak dia masuk. Jadi kita tap pada settings. Kita pergi kepada metronome, count in and scroll ke bawah ni. No sound. Okay. Next, kita dah bersedia. 3 setting ni. Once kita dah set dia, kita dah bersedia untuk podcast. Jadi kita pergi ke sebelah kiri pula. Banyak betul ni. Okay, ke sebelah kiri. Ini adalah untuk save. Okay, ikon ni adalah untuk save kita punya project. Dan ini adalah untuk pergi ke tracks dengan loops tadi. Live loops. Dan yang ini, yang macam bentuk batu bata,
Okay, ini adalah kita punya project track. Okay, so yang ini kita tak pakai sangat. Okay, kita pakai yang ini. Jadi kita tap pada yang ni. Okay, so ada keluar di sini. Ini tadi yang kita dah record. So senang aja nak buang dia. Tap aja. Okay, tap lagi sampai keluar all this. Kita klik delete. So delete dah. Okay. Now ini adalah untuk narrator atau okay, untuk kita record kita punya voice. Okay, saya ambil apa yang saya dah tulis ni. Okay, so saya akan demo untuk record voice. Okay, so butang merah adalah butang record. Jadi kita boleh start lepas 4. Toleh kiri, toleh kanan, kita nampak benda-benda hidup dan benda-benda bukan hidup. Setiap benda yang kita nampak, termasuk saya dan anda, mempunyai komposisi kimia. Tak percaya? Jom. Okay. So itu adalah contoh. Okay, contoh. Dan kemudian kita tap pada yang batu bata ni. Project track nama dia. Dan kita nampak di sini. Okay. Bila kat sini macam ada atas besar kecil. Okay. So maksudnya dia dah record voice. So kita play back. Toleh kiri, toleh kanan, kita nampak benda-benda hidup dan benda-benda bukan hidup. Setiap benda. Okay. So di sini tadi kita perasan tak yang dia punya daripada sini ke sini kosong. Tak ada apa. Okay, so kita boleh split dia. Okay, kita boleh split. Jadi kita pergi ke sini, kita tengok ada tak toleh kiri. Okay, yang toleh kiri, toleh kanan tu baru mula di sini lebih kurang. Jadi kita letak slider tu kat situ, kita tap. Okay, tap pada yang biru ni sampai keluar split. Okay, split macam gunting. Okay, so kita pun drag dia ke bawah, kita dah gunting dia. Dan kita tap pada bahagian yang kita tak nak. Dan tap lagi sekali, delete. Okay, so kita dah ada ruang di sini. So narrator kita boleh letak di tepi ni. Okay, itu adalah rakaman suara. The next one adalah efek bunyi. Okay, so untuk yang ini, efek bunyi dia kita ambil dari Apple Loops yang macam roller coaster. Okay, so kita tap kat sini. Okay, pergi kepada Apple Loops dan saya nak pergi kepada D. Nah, di tepi ni dia ada alfabet, okay, huruf-huruf. Jadi kalau misalnya kita dah tahu apakah sound yang kita nak, kita terus pergi kepada sound tersebut. So yang di sini saya nak dubstep laser FX. Okay, dubstep laser FX 01. Ni dia. Okay. So bunyi dia. Okay, tu bunyi dia, bunyi yang saya nak. Jadi, ini riser. Saya nak laser, bukan riser. Salah, ni dia. Okay, so bunyi tu adalah untuk efek bunyi saya. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya boleh press saja. Okay, dan dia masuk terus. Ataupun you can drag and drop. Okay, so ni saya tarik sampai ke depan. Okay, tarik sampai ke depan. Kita boleh tarik dia. Okay. Alright, so kita dah ada rakaman suara dan juga kita dah ada efek bunyi, okay, atau efek sound effect. Kemudian yang ketiga adalah rakaman untuk music background, okay, atau music latar. Yang ini saya pun guna lagi sekali Apple Loops, so tap pada Apple Loops dan yang ini saya nak gunakan drop top. Okay, so saya cari dekat drop juga, drop top beat. Okay, drop top beat. Okay, yang ini bunyi dia. Okay, so saya press saja, dia akan masuk sendiri. Okay, so kita kena cari dia kat sini. Okay, dan kita bawa dia ke depan. Okay, sampai dekat sini. Okay, dan untuk music latar, saya ada dua. Jadi saya nak combinekan dua music. Jadi satu lagi will be drop top echo vox. Okay, so pergi balik kepada Apple Loops. Drop top echo vox, okay, kat bawah dia ni, dan saya pun akan, kita boleh drag and drop juga ataupun kita boleh press je nanti dia masuk sendiri dekat ruang dia.
Okay, kalau kita play semua sekali serentak, toleh kiri, toleh kanan, kita nak kelang kabut kan. Okay, so kita tak tahu mana satu sound dia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah untuk podcast, biasanya kita ada music intro, then podcast, and then ending punya music. Okay, so itu dia punya format biasa. Jadi narrator ni kita kena drag dia, bagi ruang untuk kita punya music. Pono? Ya? Boleh saya tanya ke? Ya. Okey. Contohlah kalau misalnya saya tersalah drag soundtrack ataupun lagu, dan lepas tu saya masukkan lagu lain. Cuma saya dah delete yang contohlah nombor yang 3 tu kan. Lagu lain saya dah tak nak, tapi saya dah delete yang biru tu hilang, tapi gambar instrumen masih ada. So apa maksud dia ya? Oh, itu adalah dia punya bekas dia je. So, doktor boleh actually just tap pada instrumen ni. Okay, dia ada delete. So, you can delete. Walaupun dia dah kosong, so delete, jadi tempat tu akan naik. Alright, thank you. Okay, welcome. Alright. Okay, so kita sambung. Jadi, di kawasan sini adalah kawasan untuk kita buat intro music kita. Dan bila kita pergi ke belakang, kita nampak dia panjang juga. Okay, so ini di kawasan sini nanti kita akan buat kita punya last punya sound. Okay, now bunyi efek ni macam panjang, tapi kita nak dengar dulu. Okay, sebab kita nak kawal volume, apa yang kita perlu buat adalah kita pergi ke this tiny little thing here. Saya pun tak tahu nak panggil apa. Okay, but anyway, kita tekan dia, drag kepada kanan. Okay, dan all these buttons adalah volume control. Okay, kita boleh control volume. Jadi untuk saya nak mute supaya saya boleh dengar bunyi sound effect. Jadi kita pergi kepada tepi ni, sound ni, tepi sekali, kita tap, okay, dan kita nampak dia jadi kelabu kan. So bila kelabu maksudnya kita tak boleh dengar sound tu tadi. And kita tutup yang 2 lagi. Dan kita hanya nak dengar pada yang sound effect. Jadi kita play. Okay, so saya nak takat tu je. Jadi seperti biasa kita tap, kita pergi kepada split dan kita split dia. Okay, and tap pada yang kita tak nak. Tap lagi sekali, kita delete. Okay, kita pergi ke belakang, ada lagi tak? Okay, ada lagi. So kita tak nak juga ni. So kita tap and delete. Okay, so tengok lagi. Okay, dah siap dah. Now this sound effect, saya nak letak dia di belakang sekali. Jadi apa yang saya buat adalah saya tap and saya drag. Okay, drag sampai ke belakang. Okay, sampai di belakang sekali. Panjang lah pula. Okay, sometimes track kita a bit long. So kita just drag lagi sampai penghujung. Okay, sampai sini. So saya nak dia ada efek di belakang sekali. So kemudian sekarang ni kita nak buat music intro. Okay, nak buat music intro. Jadi kita akan mutekan this and kita buka 2 ni. Okay, kita buka 2 ni sebab kita nak dia punya music. Now, kita dengar dulu. Okay. Terlalu kuat. So kita boleh slide yang ni ke belakang untuk dia halus sikit dan untuk ni ke belakang juga supaya dia tak berapa kuat sangat. Okay. Dan tadi beat dia tak cukup. Jadi saya slide ke belakang sikit. Alright. Satu lagi, untuk podcast, kita boleh automatically control dia punya volume, tinggi rendah dia. Jadi untuk yang permulaan, saya nak dia punya volume tinggi, kemudian rendah. Okay, ada soalan ke di chat? Asma, ada soalan ke di chat? Takut tak dengar pula. Ada tak? Ada no. Sekejap. Kalau lebih suara orang kedua atau ketiga narrator yang sama atau tambah narrator? Okay, ya, kena tambah narrator. So maksudnya you kena tambah mikrofon tu lagi. Okay. Right, nanti saya tunjukkan. Saya record lagi sekali. Alright.
Thank you for the question. That's a good question. Alright, so kita lihat macam mana kita nak kawal volume ni. Okay, so kita nak dia kuat, kemudian drop. So narrator boleh cakap. And then nanti kat belakang tu kita nak dia daripada drop, dia naik and kuat. Okay. So apa yang kita perlu buat adalah kita tap pada this instrument ataupun this orang. Okay, so kita tap pada instrument ni dulu. Tap. Kita pergi kepada automation. Sorry. And kita pergi kepada sebelah kiri atas tu ada pencil. Kita slide dia ke kanan slide. Dan dia jadi merah. So bila merah maksudnya kita boleh modify. Okay, so now kita pergi balik kepada instrumen kita ni. Kita tap pada yang this one. Ni. Okay, yang ini. Dan kita boleh tap. Kita boleh guna jari ataupun guna Apple Pencil. Saya guna Apple Pencil senang. So kita tap dan nampak ada bulat tu kan. Okay, so itu menandakan itu adalah permulaan. Dan kita lihat di sini narration kita bermula pada takat ni. Okay. Jadi di sini kita akan tandakan dengan bulat juga. Okay. Dan kita nak dia slow. Jadi kita tap somewhere sini. Yang tu kita boleh tap mana-mana. Kemudian yang hampir pada narration tu kita drag dia ke bawah. So yang ini maksudnya kuat, slow. Dia jadi slow. Okay. Dan kita boleh buat yang sama untuk yang orang ni, yang kat bawah ni. Kita tap pada dia. Okay. Dan kita buat yang sama. Titik, titik. Okay, kita drag dia ke bawah. Okay, jadi dia tak mengganggu narration tadi. Nah, kita kena pergi ke belakang. Okay, kita pun buat untuk yang last sekali kat belakang ni. Okay, di sini. Okay, masalah di sini adalah dua-dua ni pendek. Okay, so kita tak boleh buat dulu. Kita kena keluar dulu dan kita drag dia untuk jadi panjang. Okay, so pergi ke pencil ni, kita drag ke sebelah kiri, dia tutup. And kita kena pergi all the way to this side yang ada perkataan done, klik done. Okay, dan dia akan jadi track biasa balik. Okay, kita boleh dengar yang intro. Okay, so dia daripada kuat dia jadi slow. Okay, so kita kena pergi balik ke yang belakang ni sebab dia tak cukup panjang. Jadi kita tap pada ni, kita drag aja. Drag. Okay, sampai sini. Okay, so yang ini kita drag dia sampai belakang sini. And yang ini kita pendekkan dia. So kita just boleh pendekkan dia macam tu je. Tekan and drag, tekan and drag, okay. Dan yang ini satu lagi saya drag ke sini sebab nak dia punya music penutup. So kita boleh buat langkah yang sama tadi untuk music penutup yang mana dia daripada slow naik atas ke naik atas dan jadi kuat. Okay. Jadi di sini, okay, so kita boleh tap pada ni lagi sekali. Kita pergi kepada automation. Kita pergi kepada yang atas ni, drag dia ke sebelah kanan, dia jadi merah. Dan maksudnya now kita boleh ubah. Okay, so pergi ke belakang sekali di sini. Dan kita guna jari atau Apple Pencil, tap. And tap kat sini, saya naikkan dia. Okay, maksudnya sound tu tadi akan jadi kuat. Sama untuk yang ini. Di sini, dia akan naik dan jadi kuat. Okay, so done. Okay, so let's listen to the whole track. Oh, jangan terlupa kita kena onkan yang kedua-dua ni jadi biru. Kalau dia selagi tak jadi biru, kita tak boleh dengar. Okay, so tap pada yang ni. Let's listen to the whole track. Toleh kiri, toleh kanan, kita nampak benda-benda hidup dan benda-benda bukan hidup. Setiap benda yang kita nampak, termasuk saya dan anda, mempunyai komposisi kimia. Tak percaya? Jom. Okay. Okay. So itu adalah contoh yang mana kita boleh buat music intro and then slowkan and then sambung dengan narration kita and then kita increase the volume. Okay. So last sekali kita nak save kita punya track. Kita puas hati,
kita pergi kepada yang kiri sekali ni, kita tap pada dia dan dia akan keluar di sini. Okay, yang ini My Song 3. So kita tap pada dia punya, ini selalu terjadi. Okay, kita tap pada nama dia. Astagfirullah, sorry. Okay, tap pada nama dia. Tu dia. And kita boleh tulis kimia. Katakan. Okay, kimia demo. Okay, then tap enter. Okay, seterusnya kita nak save kepada folder kita di dalam file. Okay, dari situ kita boleh masukkan ke katalah podcast channel kita. Okay, so kita tekan aja. Kita tekan di kawasan sini ya. Okay, tekan. So drop down ni akan keluar. Pergi kepada share. Okay, song. Dan kawasan my info ni kalau masih kosong, boleh letakkan nama you all, okay, sebagai artis, sebagai composer dan namakan album you. Okay. Okay, kemudian kita klik share. Now untuk save GarageBand punya file is a little bit ada selok-belok dia. So yang penting kita kena ingat dia punya steps. Okay, kita pergi kepada open in. Okay, so kita tak boleh save kepada mana-mana ni dulu sebab dia tak akan jadi sound audio file. Jadi kita open in kat sini. So kita tap pada open in, export song. Okay, wait for it. Bergantung kepada wifi. Laju tak laju. Okay, siap. Dan kita pergi ke save to files. Okay, save to files. Alright. Now dalam my iPad, saya selalu save kepada on my iPad. Jadi senang untuk saya buat kerja. Dan saya dah ada pun satu folder sendiri yang saya namakan sebagai podcast dan everything tentang podcast saya masukkan kat situ. So then saya akan klik save. Bagi yang nak buat folder, ini adalah plus folder. Maksudnya you tap kat sini, you bagi nama folder dan file, audio file boleh masuk ke situ. Okay. Alright. So lepas tu you boleh cari dia di folder yang you namakan tadi dan juga yang itu. Okay, saya rasa saya kena buat balik semula sebab tiba-tiba je dia hilang. Okay, same step. Open in. Kalau dia hilang, don't panic. Ikut step yang tadi. Tak buat lagi sekali. Okay, save to files. Okay, kimia demo, save, replace. Okay, so dia dah save ke file, kita pergi kepada file, tap pada file. So you see di sini adalah, kimia demo. Dan kalau tak nak delete, boleh delete later. Okay, so saya nak tunjuk apa yang kita dah buat. So it will come dalam bentuk ni dan kita play. Toleh kiri, toleh kanan, kita nampak benda-benda hidup dan benda-benda bukan hidup. Setiap benda yang kita nampak, okay. So itu yang kita dah buat, kita boleh listen to it bila kita perlukan. Okay. Dan surprise yang saya cakapkan pada awal tadi, okay, adalah okay, dia tak bergerak pula. Okay, saya buka sekali lagi. Okay, something is not right di sini. Dia tak ikut. Okay, so ini adalah surprise dia yang mana memperkenalkan podcast Malay College Kuala Kangsar, MCKK, dan diorang di bawah supervision Cikgu Razif, Apple Distinguished Educator. Dan apa yang kita nampak di sini adalah anchor, okay, perkataan anchor. So maksudnya podcast yang you buat, you boleh masukkan ke anchor dan boleh distribute. Okay, dan Collect Talk ni, kalau you tengok kat bawah ni tadi, di bawah ni ada yang this. Okay, itu adalah podcast, Apple Podcast. Okay, Apple Podcast. So, you boleh dengar di Apple Podcast.
Okay, so it's an achievement by MCKK yang podcast diorang dah masuk ke Apple Podcast. Okay, seterusnya ini adalah hasil kerja anak-anak murid Cikgu Razif dan kita dengar satu podcast mereka. Ni kita dah demo dah. Okay, kejap. Kena keluar balik dan pergi ke sini. And okay, open link. Okay, so kita dengar dia punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are listening to Collect Talk. My name is Muhammad Darwish. My name is Kamarul Izlaril. I'm Aidin. I'm Adil. And we are your hosts for Collect Talk. So Collect Talk will provide you with some hot and spicy news from the Collect ground. This is so interesting. Yeah, you know, like sometimes if you live in other schools, you might not know what's happening inside our school. So this is a good platform for us to share and just connect with you guys. So this is not something formal or anything. It's just for us to share our experience here. And for this podcast to be very interesting for you guys to listen and to be entertained with, we're going to tell you some things that you can expect from us. It's basically Instagram or Facebook in audio. Yes. So basically, you get the diversity of voices of different people and ideas of different from different perspectives. So, okay. So di sini MCKK students dah pun mulakan diorang punya podcast. Okay. So cikgu-cikgu ataupun para hadirin sekalian, if you want to embark on podcast, sangat-sangat mudah. All you need is content and also a bit of imagination, yang mana lagu untuk intro dan lagu untuk penutup kena ada. You boleh juga buat podcast yang mana it is a drama radio, okay, yang boleh mengajar sambil berhibur. Okay, so edutainment punya style. Alright. Okay, back to keynote. Okay, so itu saja dari saya berkenaan dengan podcast. No. Okay, yes. Tadi ada soalan yang nak record apa, narrator more than one narrator tu. Okay. Okay, jom. Terima kasih Asma. Ingatkan. Okay, so ini adalah kimia demo tadi. Okay, kimia demo. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita go to plus sign kat bawah ni and kita tap pada plus. Okay, so dia akan balik kepada audio recorder punya interface and kita klik pada voice. Okay, disebab kita dah buat semua sekali setting tadi, kita hanya perlu buat setting satu je, iaitu local vocals, dan kita pergi kepada narrator dan okay, so dah siap dah. And then kita boleh pergi balik kepada project track dan kita nampak ada di sini. Oopsie. Okay. So katalah kita nak record voice. Okay, record voice sekali lagi. Okay. Iaitu saya selalu terlupa. Okay, kita pergi balik. Kita kena mute yang lain. Okay, kita kena mute yang lain. So yang ini kita delete dulu. Saya selalu terlupa. Okay, so kita mute yang lain. Nampak dia jadi kelabu. Then bila kita record, kita hanya dengar suara kita. Okay, so let's try again. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2, 3 dia cari-cari entah mana yang lain hilang. Okay, so kita pergi balik ke sini. Dan kita boleh dengar semula. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2, 3 dia cari-cari entah mana yang lain hilang. Okay. So kita dah masukkan suara ni. And kita boleh tap and pergi ke belakang. Kalau kita tak nak narrator 1 dengan narrator 2 bercakap pada waktu yang sama, kita boleh drag narrator kedua ni tadi
ke belakang. Okay, sampai ke belakang. Okay, sampai ke belakang. Sekejap sampai ke belakang. Yang mana kita nak dia sambung yang kita dah buat pada yang pertama ni. Okay, pada yang pertama tadi. Alright, saya tunjukkan yang saya dah buat untuk English language tingkatan 4. It's yang ini. Okay, so you can see narrator, okay, narrator dan yang ini yang, okay, this part adalah Harry, yang ini adalah Sid, yang ini adalah Harry balik, okay, yang ini adalah Wilf, okay, ini Harry balik, apa tu Gladys dan seterusnya. So bila record, you can record putus satu ataupun you record panjang, kemudian you split. Okay, and masukkan. Okay, ini adalah dia punya background music. Ni background music. Dan yang lain ni semua adalah dia punya sound effect. Okay, so ini adalah untuk tingkatan English tingkatan 4. Yang sains tahun 2 berkenaan dengan katak tu tadi. Okay, so ada 2 saja, which is dia punya background sound dengan narration. Okay, so saya gunakan 2. Actually, dia punya background effect dia dah masuk sekali ke dalam ni sebab saya reuse yang lama. Okay, so dah masuk sekali ke dalam tu. Okay, so these are the tracks di dalam GarageBand saya yang mana kita boleh masukkan unsur-unsur yang 3 ni. Okay, unsur-unsur yang 3 ni iaitu rekod suara, efek bunyi dan muzik latar belakang. Okay. Ada apa soalan lagi? Asma, ada soalan lagi ke? So far tak ada soalan dalam chat room. Di Facebook pun tadi Asma check just now, tak ada soalan. So before kita tutup, mungkin ada apa-apa soalan lagi daripada para peserta? Nak on mic pun boleh dah lah, kira sebab dah hujung-hujung kan? Boleh on kan, unmute and boleh tanya terus. Ya. Kalau ada sesiapa yang nak tanya. Kalau tak ada soalan. Saya rasa kena study balik ni sebab totally new. Dulu dah pernah dengar tapi macam dah terlupa. But it is good sharing. Okay, itulah. Saya rasa bila go through balik nanti mungkin boleh cuba. Saya cuba tadi tapi banyak yang tertinggal. Okay. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Tapi interesting. Terima kasih. Satu lagi is because kita banyak sangat di barat audio books yang diorang jual, quite pricey. So kita boleh buat podcast kita sendiri bagi kepada student kita, dan sambil diorang drive, diorang boleh pakai headset atau earphone and macam ulang kaji on the way back, atau duduk dalam bas ke ataupun even kat rumah. So diorang boleh ulang kaji chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan seterusnya. And it's a rumusan. Kita bukannya mengajar macam mana kita mengajar di dalam kelas, but kita memberikan the gist ataupun summary ataupun yang penting saja kepada pelajar. Okay, saya nampak ada satu soalan ni. Kalau lebih suara orang kedua atau ketiga, narrator yang sama atau tambah narrator. Okay, Cik Fauzi, it depends apa yang you nak buat waktu tu. Kalau misalnya hanya suara you je, then boleh tambah. Kalau ada 2-3 orang punya suara pun boleh tambah. So actually dalam GarageBand tu boleh tambah suara sebanyak yang kita suka. As long as you positionkan suara tadi one after the other, jadi dia bila kita dengar balik, dia akan dengar seolah-olah mereka berbual, okay, ataupun sambungan macam yang tingkatan 4 punya bahasa Inggeris tadi. Untuk podcast tingkatan 4 tu, suara-suara tu datang daripada orang berbeza yang duduk tidak dekat. Sebab ni PKPB, so kita tak boleh jumpa. So yang suara Harry adalah suara Dr. Arif, dan Dr. Arif ni duduk kat Pahang. So suara Sid adalah suara my nephew, okay, and suara Wilf juga adalah suara my nephew. And both boys, diorang tinggal somewhere di Gombak area belah sana.
Okay. So apa yang saya buat adalah saya minta tolong diorang baca skrip tu, hayati skrip tu dan record voice diorang. And send it to me melalui either Telegram atau WhatsApp, and then saya masukkan ke dalam GarageBand, split kat mana yang perlu masukkan suara tu tadi according to script tadi. Okay. So yes, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh bertanya kepada saya. My iPad dah terkeluar. Okay. So tak boleh nak share. Aku tak boleh nak masuk Zoom, so I'm restarting. So kalau ada soalan lagi boleh teruskan dulu. Saya tengah restart iPad. Saya nak tanya, yang untuk contohkan yang suara dengan yang background sound tu, dia boleh ke macam tadi kan kita adjust manually kan? Tapi boleh ke macam dia automatic, maksudnya bila kita record suara dan bila masukkan background noise, bila ada suara, bahagian ada suara tu background noise tu, bukan background noise, background sound tu dia akan automatic reduce. Dia ada macam tu kan, ataupun memang kita kena buat contoh cara macam tadi tu, adjust satu-satu? Kena adjust satu-satu doktor. Sebab dia berbeza. Dia berbeza. Jadi kita kena adjust dia dan adjust volume tu juga. Sebab when file asal tu dia punya sound very loud. So kita yang kena adjust dia, menjadikan dia supaya lebih perlahan ataupun you know not so audible, jadi macam kita rasa macam kacau bilau lah dengar. So dia akan lebih soft dan orang dengar kita punya podcast tadi dan enjoy dia punya music. And kalau misalnya kita ada podcast kita sendiri, dan kita kena pastikan muzik yang pengenalan dengan muzik akhir tu sentiasa sama. Jadi bila orang dengar tu, orang tahu, oh ni podcast doktor. Macam tu. Okay. Alright. So sebab kalau kita change every time, dia orang tak tahu ni podcast apa. Okay, faham. Jadikan dia macam trademark kan? Maksudnya permulaan podcast. Okay, faham. That's cool. Okay, thank you. Okay. Welcome. Okay, so itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana maaf sebab ada glitches dalam suara pada awal tadi. InsyaAllah lepas ni akan lebih baik lagi. Okay, mungkin kita boleh berjumpa untuk podcast dan belajar betul-betul macam mana kita nak buat podcast and masukkan atau upload ke free website Anchor tu tadi. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Okay, back to you Asma. Thank you Noh. Can you stop sharing? I'll share my screen pula. Okay, thank you. Sure. Alright. Nasib baik sempat masuk balik. Boleh pula dia keluar. Glitches biasa. Okay. So thank you Miss Noh for the sharing, which is very interesting, and I actually me myself learned quite a number of new things juga lah. GarageBand is not something that I am well versed in, so banyak benda juga saya dapat belajar kat malam ni bersama-sama dengan peserta yang lain ya. So untuk guru-guru KPM, di skrin ni saya sharekan QR code dan QR code untuk kehadiran. Jadi saya bagi sedikit masa untuk cikgu-cikgu scan. Ya, kalau takut tak sempat scan boleh screenshot je. Screenshot lepas tu kejap lagi boleh scan kemudian. That's why I always do. Kalau orang present kan takut tak sempat nak baca ke apa, screenshot je. Right. So the next one is for guru-guru ataupun peserta yang bukan guru-guru KPM, kami minta masuk ke pautan kehadiran dan juga maklum balas lah. We like to hear from you apa orang kata penambahbaikan yang boleh kami lakukan, apa future webinars that you like us to coordinate ke ataupun organize kan. Jadi please do share your thoughts dalam borang pautan kehadiran dan maklum balas ni ya. Right. So I think that's about it. Also dalam
dalam bagi guru-guru KPM, nanti selepas habis semua ke 10 sesi kami ni, kami akan upkan soalan-soalan quiz di dalam Delima, di mana cikgu-cikgu boleh jawab quizzes tersebut dan earn your badges macam dalam Apple Teacher tu lah. Earn your badges for all 10 sessions, and then KPM akan keluarkan sijil daripada MOE Delima untuk cikgu-cikgu yang dah sertai dan berjaya mendapatkan badges. Baik, dan jangan lupa besok sertai kami lagi. Besok adalah daripada presenter kita adalah Dr. Jufizal Karjanto daripada UTM. He's also an Apple Teacher. So topik besok will be buku digital interaktif Delima dengan pages and notes. So ni pun interesting juga ni. Something yang I think I would learn a lot juga sebab saya pun tak banyak sangat guna. I use Keynote a lot, iMovie a lot, GarageBand a little bit, pages pun macam basic-basic je. So I think I would learn a lot juga daripada this session. So cikgu-cikgu pun jangan lepaskan peluang untuk orang kata menimba ilmu daripada Dr. Juf. Dia banyak dah experience guna benda-benda ni, and I think it's going to be interesting as well. So sebelum kita end kita punya session, minta all Sorry Azma. Ada di dalam chat minta share link kehadiran lagi sekali. Kehadiran guru KPM ke? Saya share kehadiran guru KPM. Okay, dia orang boleh snap. Okay, snapshot dulu. Alright. Snapshot dah boleh ke? Right. Okay. Boleh buat screenshot kalau takut tak sempat. Okay, jangan lupa cikgu jangan keluar lagi. Kita akan buat sesi wifi seperti biasa. Dah jadi tradisi kita. Gambar. Tradisi kita. Sebelum habis tu kita bergambar beramai-ramai. Macam pergi kursus lah kan. Biasa ada sesi bergambar last minute kan. Last sebelum habis kursus tu. So ni tu cikgu L ada sharekan link di chat kalau siapa yang tak sempat nak ni. Okay, this is for borang maklum balas. Right. So kalau dah habis ni, saya tutup share screen ni so that we can teruskan dengan sesi wifi kita. Ambil gambar. No, boleh nampak besar, jangan nampak banyak tak? I think because you're using Mac kan? Nampak banyak? Mac, yes. Boleh nampak banyak juga. Okay. Because kalau iPad ni dia nampak dalam 9 je kat one time kan? Okay, so boleh masing-masing buka kamera. Ni banyak juga. Okay. Banyak juga ni nampak. Oh, I think because it's your screen kot. Okay. Lagi. Alright. Come on. Okay, semua senyum. Mana kamera. Bos Helmi Norman ni? Mana Dr. Helmi? Mana Dr. Helmi tak on kamera? Dr. Helmi Puan tak on Razlin, kamera. I think Puan Razlin is my ex-schoolmate kan? Lina. Hai, kau nampak dah banyak malam nampak dah. Small world. Okay. So, balik jejak kasih. Ada lagi? Okay, kita tunggu untuk yang lain buka kamera diorang. Sempat lagi jejak kasih. Orang quiz belum ada lagi. Yes, Dr. Maniza, apa dia? Sempat lagi jejak kasih. Bagus, Alhamdulillah. Kan? Nice. Itulah. Okay. Yes. Okay, yang lain. Right. Okay, so kita ambil gambar. So I'm going to take our picture. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, one more. Okay, right. So I'm going to go to the next page. Tak ramai, hanya 2 page sahaja. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sekejap. Sekejap keep on smiling. Tak tahu masa bila keluar dekat No punya screen ni. So we just smile. Okay. Alright, dah siap dah. Okay, terima kasih. Alright, thank you. Terima kasih semua cikgu-cikgu yang sudi hadir. Yang bukan cikgu pun, semua peserta lah yang sudi hadir. Ya, sebelum kita akhiri sesi, baik kita tutup sesi dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi malam besok. Jangan lupa join kami. Ada 2 sesi je lagi. So habis 2 tu cikgu-cikgu boleh jawab quiz nanti di Delima earn the badges. Right. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Thanks Miss Salam. Bye. You're welcome. Thank you Dr. Mardiza. Welcome. Yes. Dah. Okay. Waktu dia kata Cai Chen tadi saya stop.
Dah lama tak nampak Cikgu El. Lupa. Ya, dia ada. Cikgu El. Dia ada. Kita di balik Dia tampil ada. je. Cuma itulah tak nampak muka. Good to see you. Dia Cikgu El, Ustaz Syakir, dia selalu semua Sentiasa ada. Betul. Sentiasa